sebenarnya apa yang ada dalam solat itu kita kena bawa di luar solat. Apa yang ada dalam solat itu kita kena bawa dia dalam kita menguruskan luar solat kita. Dan salah satu urusan luar solat kita adalah menguruskan harta. Sama ada harta diri sendiri untuk kita bagi nafkah pada keluarga ataupun kita nak bantu masyarakat. Jadi itu sebabnya tajuk solat ni kita rasa kadang-kadang dia dalam masjid, ya, duit ini luar masjid. Tapi sebenarnya memanglah lepas solat tu kita kena keluar masjid. Kan? Kita kena pergi cari dalam surah Jumaah itu kita kena cari fadal daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita kena apa? Fantashiru fil ard. Ya, wabtagu bi fadlillah, mencari kurniaan daripada Allah, fadal, ya, mencari bonus daripada Allah Subhanahu taala ataupun kurniaan daripada Allah. Itu daripada surah Al-Jumuah, ya, daripada surah Jumaah. Baik, jadi apa poin yang saya nak bawakan hari ini? Falsafah ini, ya, saya nak senaraikan beberapa saja, ya, taklah komprehensif pasal saya baru dia draft dia punya dia punya peta mindanya. Tapi saya bawakan tentang perspektif peraturan dalam solat, satu. Kemudian yang keduanya kita bercakap tentang masa solat. Kemudian kita bercakap tentang jemaah dalam solat. Tiga poin saja. Ada banyak lagi falsafah solat ini yang kita memang dah buat solat itu. Dan kemudian kita nak ambil pelajarannya dan kemudian kita boleh apply dalam kita menguruskan harta. Okey, yang pertama kita ambil peraturan ataupun SOP dia. Iaitu kita ada rukun, ya, biasanya kebanyakannya ulama menyatakan rukun ada 13 dan ada syarat sahnya, menghadap kiblat, kena ada wuduk, menutup aurat dan sebagainya. Okey, itu SOP dia, ya. SOP. So apa pelajaran untuk kita uruskan harta kita? Harta kita ni dia kalau kita nak berjaya diuruskan keuangan kita dan akhirnya kita ni selesai hutang kita, kita kena ada peraturan ataupun SOP menguruskan wang ataupun harta. Kena ada rukun dia, kena ada syarat sah dia. Kan? Rukun tu maksudnya ialah macam mana kita nak pastikan ianya dicari, ya, dengan step by step dia agar kita akhirnya dapat harta yang halal dan harta yang tayyib. Harta yang halal dan tayyib sehingga kan ianya menyebabkan kita tidak ada hutang. Kan? Pasal kalau kita hutang, kalau kita tak bayar hutang, itu maksudnya bukan hak kita. Kan? Dan kita masih lagi ditanya oleh Allah SWT. Ini kita cakap tentang harta dulu, ya. Kita tak cakap hutang lain, kita cakap tentang pengurusan keuangan ataupun pengurusan harta. Jadi rukun itu kita kena ada dan syarat sahnya itu ialah apabila kita mengikut kepada hukum yang halal di dalam mendapatkan harta. Dan kalau kita contohnya lah, kita menghadap kiblat untuk solat. Harta kita kena pastikan ikut peraturan halal dalam muamalat. Ya, syarat sah kena ada wuduk untuk solat. Ya, untuk dapat harta kita kena buat persediaan ilmu muamalat untuk mendapatkan harta. Pasal kalau tidak dapat ilmu tersebut, maka kesannya ialah kita mungkin bercampur bau dengan perkara-perkara yang tidak halal dalam menguruskan harta. Ya, jadi ada SOP, ada peraturan yang kita kena ikut. Ya, tak boleh main langgar saja untuk mendapatkan harta. Pasal apa nak langgar je? Pasal saya nak bayar hutang. Itu tak betul lah tu. Ataupun mengapa langgar je? Pasal saya nak mencari nafkah. Tak boleh lah tu. Ya. Ataupun saya tak kisahlah rasuah sikit pun, kan? Itu maksudnya kita langgar. Tak ikut peraturan law. Kalau dalam solat itu, kalau tak ikut rukun dan tak ada syarat sah wuduknya, tutup auratnya ataupun menghadap kiblatnya, maka ia juga tidak sah. Ya, tidak sah tu maksudnya kewajipan itu masih lagi tidak settle. Okey. Jadi itu satu poin tentang solat, ya. Secara ringkas dia pada hari ini pasal saya nak tuan-tuan dapat gambaran lah macam mana kita nak uruskan harta.